Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Satu jawatankuasa di antara Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD berkenaan autonomi pendidikan akan ditubuhkan segera. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata langkah ini adalah untuk MEITD dan Unit Perancang Ekonomi EPU Sarawak menilai keberkesanan pelbagai program intervensi yang dimulakan oleh kerajaan negeri serta membantu KPM. Menurutnya, ia adalah bagi berkongsi data mengenai pendidikan di Sarawak khususnya mengenai keciciran pelajar dan data pencapaian pelajar. Dia juga mengarahkan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP dan KPM bagi meneliti segera isu kekurangan lebih 3,000 guru di Sarawak dan mencadangkan penyelesaian termasuk membenarkan guru interim diserap ke dalam profesion perguruan. Datuk Seri Fadilah turut meminta semua pihak mengemukakan laporan terperinci mengenai tindakan yang dipersetujui dalam tempoh 1 bulan untuk dibawa ke Jawatankuasa Induk Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Sebelum itu, beliau telah mengadakan pertemuan dengan delegasi MEITD yang diketuai menterinya, Datuk Seri Roland Sagawiin bersama timbalan-timbalan menterinya, Datuk Dr. Anwar Rapai, Datuk Francis Hardan Hollis, Setiausaha Tetap MEITD, Datuk Azmi Bujang, Peguam Besar Sarawak, Datuk Saferi Ali, Pegawai MEITD dan Pegawai EPU Sarawak di Bangunan Parlimen pada Khamis. Pertemuan tersebut turut melibatkan para pegawai tinggi dari pelbagai kementerian dan jabatan persekutuan termasuk KPM, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, Unit Pelaksanaan dan Penyelarasan ICU, Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Peguam Negara. Lawatan itu dibuat susulan daripada mesyuarat sebelumnya mengenai devolusi atau autonomi ke atas hal ehwal pendidikan kepada Sarawak pada Ogos lepas. Mesyuarat itu pada dasarnya bersetuju dengan hasrat Sarawak untuk mendapatkan desentralisasi kuasa dalam bidang-bidang kritikal pendidikan. Malah telah dipersetujui bahawa bagi perkara yang bersifat operasi dan pentadbiran, kedua-dua KPM dan MEITD akan bertemu untuk memperhalusi butirannya. Ketua Pengarah KPM, Datuk Pikaruddin Ghazali ditugaskan untuk memulakan perbincangan mengenai perkara undang-undang berkaitan penurunan kuasa pendidikan melibatkan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Peguam Besar Negeri Sarawak. Berita seterusnya, sebuah badan khusus bagi mewakili suara majoriti mahasiswa untuk kategori keperluan khas perlu diwujudkan di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, terdapat keperluan terhadap badan tersebut sekaligus mampu menjadi jambatan komunikasi langsung pelajar keperluan khas dan UNIMAS. Now I go further to suggest if they can form a body. Kalau mereka dapat tubuhkan satu badan mewakili misalnya students with special needs ini supaya mereka menjadi jambatan this particular body becomes a bridge, it will bridge jambatan antara pelajar yang berkeperluan khas dengan pihak universiti because kalau seorang tak kuat tetapi kalau bersatu dalam satu badan jadi suara mereka akan menjadi lebih kuat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan di Kolej Cempaka UNIMAS pada Khamis. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan sudah pasti ramai dalam kalangan golongan terbabit sebenarnya enggan bergantung kepada sesiapa, namun itulah masalah perlu diakui. Kempen kesedaran dan promosi seminar kesedaran autisma peringkat Sarawak akan diadakan pada 28 Oktober ini bertempat di Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ini merupakan kali pertama kementerian beliau membawa program seumpamanya ke Sarawak. Kalau kita bercakap mengenai autism ni, dia spektrum dia besar. Adanya yang low function, adanya middle, adanya high functioning. Dan inilah yang perlu kita sebarkan kepada masyarakat. Jadi sebab itu kita membawanya ke Kuching, Sarawak. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual di pejabatnya di Kuala Lumpur pada Khamis. Ahli Parlimen Santubong itu menambah jumlah kanak-kanak autistik yang direkodkan di negara ini pada masa ini adalah seramai 50,000 orang dengan lebih 3,000 orang kanak-kanak autisme berdaftar di Sarawak.
Jadi sebab itu dengan adanya seminar ini mungkin kita ada dalam sekurang-kurangnya dalam 500 peserta pada hari itu pada 28 hari bulan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bak Openg dijangka merasmikan seminar kesedaran autisme peringkat Sarawak itu nanti. Selain kementerian beliau, terdapat juga badan-badan berkaitan lain yang akan dijemput termasuk badan bukan kerajaan NGO, ketua-ketua masyarakat, guru serta mana-mana pihak yang berkaitan dengan penjagaan kanak-kanak autisme. Sambungan dengan itu, Datuk Seri Nancy berharap agar program ini dapat memberi kesedaran kepada pihak-pihak yang dijemput mengenai penjagaan dan pengenalpastian awal gejala autisme dalam kalangan kanak-kanak. Paparan selanjutnya, isu solidariti Palestin yang akan dijalankan di sekolah hanya melibatkan peringkat persekutuan sahaja. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak yang juga bertanggungjawab terhadap hal ehwal Islam Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, isu tersebut tidak melibatkan Sarawak. Later issued by the federal side, so doesn't involve us that much. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam Majlis Munajat Rakyat Sarawak untuk Rakyat Palestin di Masjid Jamek pada Khamis. Isu tersebut timbul setelah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menerusi satu surat memaklumkan akan melaksanakan Minggu Solidariti Palestin bermula 29 Oktober hingga 3 November 2023 melibatkan semua institusi pendidikan di bawah KPM iaitu sekolah, kolej vokasional, kolej matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru seluruh negara. Bagaimanapun, Datuk Dr. Abdul Rahman menambah, Sarawak tidak akan mengambil negatif terhadap surat yang dikeluarkan di samping membiarkan isu tersebut dikendali oleh pihak berkuasa. For us, I think in Sarawak we are very mature and we take things very positive about everything. We don't want to steer, we don't want to look at anything negative about what is the content later. I think we leave it to the authority to handle it. Tambahnya lagi, Majlis Islam Sarawak juga tidak terlibat dengan solidariti yang berlaku di peringkat sekolah tersebut. Sementara itu, kira-kira 3,000 warga Kuching telah hadir dalam Munajat Rakyat Sarawak untuk Rakyat Palestin, anjuran Majlis Islam Sarawak MIS di Masjid Jamek Negeri Sarawak pada Khamis. Majlis Munajat berkenaan dilaksanakan seusai jemaah menunaikan solat fardu maghrib dengan bacaan Yasin dan tahlil diikuti doa untuk keselamatan umat Islam di Palestin. Bacaan doa tanda solidariti bersama situasi darurat rakyat Palestin dipimpin oleh Imam Besar Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sementara itu, tausiah berkenaan situasi semasa Palestin disampaikan oleh Timbalan Pengarah Jabatan Mufti Sarawak, Ustaz Wan Saifuddin Wan Madihi. Selepas selesai, para jemaah menunaikan solat fardu Isyak dan solat hajat berjemaah. Beralih ke perkembangan pilihan raya kecil PRK bagi Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Warga pengundi di konstituensi Jepak perlu terus memberi kepercayaan kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS dalam membawa pembangunan di kawasan berkenaan. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, ini penting bagi memastikan kelangsungan kemajuan dinikmati masyarakat setempat. Justru beliau menyeru masyarakat agar terus memberikan sokongan penuh kepada parti itu demi kepentingan masa depan penduduk setempat dan anak-anak muda khususnya. Kita mengatur fisik dengan rakyat kecil sebab kita Jepang. Disebabkan oleh wakil rakyat kita, Raya Ham Datuk Khalid telah meninggal dunia dan kita perlu wakil rakyat yang baru. Sebab kawasan kita nak terus pemangsang, tak terus pembangunan yang telah dirancang beliau dan juga perancangan baru yang diperlukan oleh rakyat kawasan kita. Beliau berkata demikian dalam program Sembang Santai bersama pemimpin Sembang Warung di rumah Henry Diman Jalan Pesisir Jepak Bintulu pada Khamis. Datuk Dr. Ripin menambah legasi kemenangan yang disandang mantan Adun Jepak, Allahyarham Datuk Talib Zulkifli sebelum ini perlu dipertahankan. Kita undi Bak SK Salat, mangkah calon nombor 2, calon GPS Saudara Iskandar Turki. Menangkannya, bilanya sudah menang, angkat sumpah sebagai wakil rakyat, hanya akan berhikmat kau kita. Nama peminta tadi disuarakan apa keperluan
Rumah panja itu dengan kawasan Sipta, Jepak, beliau akan memikul tanggungjawabnya. Mesti pengalaman sebagai kaki tangan kerajaan, jadi pengarah AADK Sarawak dan tempat-tempat lain. Mayuh pengalaman. Jadi aku rasa ada masalah bagi beliau untuk berkhidmat di Dun Jepak itu. Hadir sama dalam program itu ialah Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Insinyur Adil Lariwo, Iskandar Turki, Tuai Rumah Henry Diman serta tetamu lain. Berikut pula, penduduk rumah panjang di Sungai Mas Bintulu digesa agar sentiasa bersedia dan mengelakkan sikap leka terutamanya semasa PRK Dun Jepak yang akan berlangsung pada 4 November depan. Menurut Ahli Jawatankuasa Pusat Parti Rakyat Sarawak PRS, Kennedy Chuk Pai Ugon, sikap mereka perlu dielakkan lebih-lebih lagi ketika menghadapi persaingan semasa musim PRK ini di mana sokongan utuh diperlukan untuk menjamin kemenangan calon GPS Iskandar Turki. Beliau yang juga Ketua Bilik Gerakan PRS berkata, salah satu kekuatan Iskandar terletak kepada personalitinya yang berjiwa rakyat. Personality beliau, dia sangat senang untuk didampingi dan dia adalah seorang yang berjiwa rakyat. Beliau berkata demikian semasa majlis randau bersama pemimpin yang turut disertai Naib Presiden Kanan PRS Datuk Seri John Sikitayai di Rumah Sumbang, Sungai Mas Bintulu pada Khamis. Hadir sama penolong Bendahari Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Dr. Pin Lamat, Ahli Majlis Tertinggi PBB Datuk Insinyur Adil Lariwo, Naib Presiden Kanan Parti Demokratik Progresif PDP Roland Duat Jubin dan Setiausaha Pergerakan Wanita PBB Senator Susan Cemerai Anding. Dalam hal itu, Kennedy menegaskan kehadiran 9 ketua kaum di kawasan tersebut menunjukkan tanda sokongan padu warga tempatan kepada Iskandar. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak, The Job, Video.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan serotan lawatan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kolej Cempaka Unimas di Kota Samarahan pada Khamis. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS.